Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan perempuan sekali lagi. Daripada sahabudin.com.net 18 Ogos 2023. Gelombang hijau tak mungkin landa 2 PRK Johor. Di Johor saya fikir tak diterima, ditolak lepas ni. Di Johor saya fikir Perikatan Nasional ini dah tak ada kuku dekat sana. Kalah teruk hari itu. Sebab itulah dulu waktu dia kalah teruk Perikatan Nasional di Johor dan di Melaka, kenapa Muhyiddin tak letak jawatan? Tapi bila PH menang juga sebenarnya, disuruh pula Anwar letak jawatan. Jadi tak tahu kenapa. Jadi gelombang hijau tak mungkin landa 2 PRK Johor. Tak mungkin. Ini penganalisis politik sendiri melihat bahawa tidak ada kemungkinan untuk gelombang hijau membuat gelombang kali ini di Johor. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin yakin gelombang hijau yang berlaku ketika PRN 6 negeri baru-baru ini tidak akan berulang di Johor pada PRK di negeri itu bulan depan. Beliau berkata ini kerana naratif pembangkang ketika PRN di 6 negeri. Kononnya kerajaan perpaduan atau kerajaan pusat akan jatuh sekiranya pengundi memberi undi kepada pembangkang terbukti tidak benar. Katanya terbukti mana ada kerajaan pusat akan jatuh, itu tidak mungkin berlaku dan faktor naratif itu tak boleh digunakan untuk PRK ini, katanya. Katanya beliau kepada pemberita selepas beliau mempengerusikan mesyuarat khas Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH. Khalid yang juga Menteri Pendidikan Tinggi berkata, walau apapun keputusan PRK, kerajaan pusat akan tetap berada pada tahap yang selesa. Atas sebab itu, pentingnya bagi mana-mana parti yang bertanding, mestilah parti yang boleh bekerjasama dengan kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri, supaya rakyat tidak tercicir, katanya. Kepada UMNO, katanya yang juga pengurusi perhubungan UMNO Johor dan pengurusi BN Johor. Mengenai keyakinan beliau terhadap amanah untuk mempertahankan kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, Khalid berkata kedua-dua kerusi berkenaan akan kekal milik amanah dengan kerjasama mantap di antara PH dan BN. Terdahulu mesyuarat khas secara tertutup lebih sejam itu turut dihadiri oleh timbalan pengerusi PH Johor yang juga adalah pengurusi amanah Johor Amin Nul Huda Hassan, timbalan pengurusi amanah Johor Zulkifli Ahmad dan Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Johor Abdul Halim Sulaiman. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan penamaan calon bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram pada 26 Ogos, diikuti pengundian awal pada 5 September dan hari pengundian pada 9 September. Kerusi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram kosong susulan daripada kematian penyandangnya Salahuddin Ayub pada 23 Julai yang lepas. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya fikir untuk di Johor tak akan ada gelombang hijau, seperti juga di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan tak akan ada gelombang hijau, tak akan ada gelombang hijau. Kerana di Johor, orang Johor tak berapa nak minat dengan gelombang hijau, rasanya. Tapi kita tengoklah nanti. Adakah kalau dua-dua kalah teruk PN di sana, adakah Muhyiddin mau letak jawatan? Kita tengoklah. Okey. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Keadaan agak sejuk sekarang di Sabah. Di kampung saya sangat sejuk sekarang ini kerana ada aircon depan saya. Okey, awal pagi sekarang ini. Yang mengejutkan saya bangun-bangun pagi,
baca satu berita, terbaca satu berita, kononnya ada seorang calon daripada Perikatan Nasional yang kalah pada PRN yang lalu kerana beliau kononnya terlibat dengan kongsi gelap. Wow, ini betul-betul mengejutkan. Tetapi walaupun begitu, Syuras telah menafikan dakwaan kononnya beliau terlibat dengan kongsi gelap punca kalah pada PRN yang lalu. Bekas calon Perikatan Nasional PN, Dewan Undangan Negeri untuk Dun Jeram Panjang, iaitu Datuk Seri S. Suras, menafikan kekalahannya pada pilihan raya negeri PRN lalu disebabkan dakwaan terlibat dalam aktiviti kumpulan kongsi gelap. Sebaliknya, beliau berkata ia kerana nasib tidak menyebelahinya untuk memimpin selain tidak menolak bilangan pengundi keluar mengundi merosot, iaitu kurang 75%. Menurutnya, ada banyak faktor lain. Namun, beliau tetap menganggap kekalahan itu sebagai satu kemenangan, malah akan terus melakukan aktiviti kebajikan, bersuara dan berjuang untuk masyarakat Jempol, khasnya di Jeram Panjang. Walaupun begitu, beliau berkata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih buat 4,769 pengundi yang telah mengundi saya. Katanya, walaupun tewas, saya tetap terima dengan hati yang terbuka. Katanya lagi, bagi saya, kita semua menang. Kita telah menzahirkan rasa tidak puas hati terhadap pemimpin-pemimpin yang kleptokrasi dan rasuah daripada terus menindas masyarakat Dun Jeram Padang, katanya. Pada sinar harian pada Jumaat yang lalu. Dalam pada itu, ahli perniagaan itu turut memberikan jaminan akan terus menentang pihak yang tidak berlaku adil kepada rakyat. Katanya, saya mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan saya sepanjang tempoh berkempen, termasuk juga kepada seluruh jentera pilihan raya PN Dun Jeram Padang, katanya. Pada PRN yang lalu, Suras kalah dengan majoriti hanya 693 undi daripada calon Barisan Nasional yang diwakili oleh Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir. Okey, jadi beliau, iaitu Datuk Seri Suras ini, menafikan bahawa beliau terlibat dengan kongsi gelap, dan beliau menafikan itu tak betul, dan kekalahannya pada PRN yang lalu adalah kerana tak ada rezeki, bukan kerana beliau terlibat dengan aktiviti kongsi gelap, tak ada. Jadi bekas calon Perikatan Nasional ini untuk Dewan Undangan Negeri Dun Jeram Padang, Datuk Seri S. Suras, menafikan kekalahannya pada pilihan raya PRN yang lalu disebabkan oleh dakwaan terlibat dalam aktiviti kumpulan kongsi gelap. Okey, jadi sudah diberikan penjelasan, penerangan. Jadi harap tak ada lagi berita-berita yang tak betul. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.